sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bahagia Fadil Ustaz, sahabat saya Ustaz Oscar, Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa, penduduk Qaryah, Sadri, Al-Quddus, Jintan dan sekitar Peristin 16, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali saya memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni merupakan kuliah yang pertama lah di surau kita ini. Saya pun dah jadi kira sebelah kaki di apartmen Sadri inilah, tapi tak duduk sepenuhnya lah di sini. Apapun, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesempatan umur yang panjang, insya-Allah bermula pada malam ini kita akan sama-samalah saling ingat mengingat, saling belajar. Saya pun masih belajar lagi, yang mana insya-Allah seperti yang diiklankan bahawa kita akan belajar satu subjek yang berkaitan dengan ilmu akidah. Cuma malam ni kitab pun tertinggal. Tertinggal dekat rumah rumah saya di di Taman Equine, dekatlah dengan Taman Equine, dekat sebelah Seri Kembangan sana. Jadi kitab duduk kat sana. Jadi malam ni kita anggap dia sebagai satu mukaddimah lah. Saya bercadang nak membaca kitab Tuhfatul Raghibin yang ada saya ajar di beberapa tempat di Selangor. Itu kitab yang dikaryakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaih, seorang ulama Nusantara kita. Sangat-sangat baik kitab yang menceritakan tentang fi bayani haqiqati imanil mu'minina wa ma yufsidu wa riddatil murtaddin, menjelaskan tentang hakikat iman orang yang beriman dan apa yang membinasakannya, dan juga kemurtadan orang yang murtad. Antara kitab yang sangat baik. Kita upgrade sikit ilmu kita, tuan-tuan. Kebetulan saya ada sikit pengalaman berada di bahagian penyelidikan JAKIM. Ini sahabat saya Ustaz Oscar pun pernah duduk sekejap begitu. Pernah saya duduk di satu section, nama dia section akidah. Dalam lebih kurang 9 tahun juga berada di situ. Adalah sikit sebanyak pengalaman, mungkin kita akan kongsikan bersama. Kemudian saya masuk ke pejabat mufti bersama dengan menteri kita ketika mana beliau menjadi mufti selama 2 tahun sebagai ketua penyelidik di situ. Itu banyaklah hasil-hasil yang kita telah hasilkan yang tuan-tuan lihat itu. Kemudian bila beliau diangkat menjadi menteri, ditarik pula saya ke situ. Tapi bukan sebagai SUSK Ustaz Oscar. Saya memangku je itu sekejap sebagai SUSK, tapi saya memang tak berminat lah. SUSK dia lebih kepada isu mentadbiran. Tugasan saya yang sebenar ialah penyelidikan dan parlimen di pejabat menteri itu, pegawai tugas-tugas khas parlimen. Okey, apa-apa pun muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah subjek kita seperti yang disebutkan tadi, kita akan belajar ilmu akidah. Satu ilmu yang cukup penting. Surau kita ni surau baru. Bila Ustaz Oscar tanya nak belajar kitab apa, saya kata kita belajar tentang akidah lah. Sebab tengok belum ada lagi subjek tu disebut oleh ustaz-ustaz yang sebelum ni, maka kita akan insya-Allah mengambil subjek berkenaan dengan akidah, menerusi kitab yang saya sebutkan tadi. Jadi akidah ni yang kita mungkin sebelum-sebelum ni dah belajar. Kita semua ni subhanallah memang born muslim, lahir memang dah Islam. Kita dah belajar di peringkat rendah lagi. Mungkin kita dahulu, kalau sistem dahulu, sistem lama lah. Kalau sistem yang baru sikit, sistem kafar kita kata. Di samping di sekolah ada pendidikan Islam, kemudian ada tasawur Islam, ada Quran Sunnah, ada juga pelajaran akidah. Itu yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah. Dia masuk ke peringkat menengah, dia masih belajar lagi. Masuk peringkat universiti, belum tentu dia belajar. Di peringkat universiti, kalau dia tak cari ilmu itu, kecuali kalau dia bidang agama lah. Kalau dia bukan bidang agama, kalau dia tak mencari, maka akhirnya ilmu agama dia setakat zaman sekolah sahaja. Itu memang kita sangat-sangat bimbang lah.
kalau hanya sekadar itu sahaja. Sebab ilmu agama ni dia tak ada kesudahannya. Kami yang belajar sikit sebanyak dalam bidang agama ni pun masih lagi belajar. Kalau duduk dengan YB Menteri kita ni, dia orang alim. Duduk dengan dia ni ada saja ilmu dibagi. Tu dia orang alim macam itulah. Jadi kita sentiasa menimba ilmu sikit demi sedikit. Kawan-kawan dapat baiki diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat dan seterusnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, level yang pertama tu level basic yang kita sedia maklum, ya. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab, malaikat. Tapi yang tu pun, kalau sekalipun dia basic, yang tu pun kita sentiasa kena ulang. Sebab dalam banyak kes tuan-tuan, kesesatan itu berlaku dalam perkara-perkara yang basic, dalam perkara-perkara yang asas. Dalam perkara yang asas, kita tengok macam mana orang boleh ikut Kahar Ahmad yang mengaku Rasul bagi orang Melayu di Hulu Kelang. Macam mana dia boleh ikut seorang yang mengaku Rasul? Ini bagi kita yang belajar ilmu basic akidah, kita kata ni jelas karut batil. Tapi ada orang yang mengikut dia. Ada orang yang mengikut dia. Bila kita hujahkan, kita kata tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi selepas Rasul dan Nabi kita SAW. Tak ada lagi dah Rasul, tidak ada lagi dah Nabi. Dia kata Al-Quran tidak sekali-kali menyebut Rasul telah ditutup. Al-Quran mengatakan bahawa yang ditutup itu ialah Nabi. Maka Muhammadun aba ahadin bir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Quran mengatakan wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Al-Quran tidak mengatakan wa khataman rasul, dan penutup para rasul. Satu segi mereka ni bijak juga, dia manipulate ayat-ayat Al-Quran. Dia kata Al-Quran mengatakan yang ditutup itu ialah nabi, bukannya rasul. Jadi yang kami ni percaya kepada Kahar ni, dia ni adalah Rasul. Kami tak kata dia Nabi, kami mengatakan dia Rasul. Tuan-tuan, kita yang belajar ilmu akidah yang basic, kita tahu bahawa tidak ada seorang Rasul kecuali dia mestilah seorang Nabi. Mana ada orang yang dia adalah Rasul, tiba-tiba dia bukan Nabi. Tapi kalau dia Nabi, dia tidak semestinya Rasul. Itu kaedah dia kan, kita mengaji macam tu. Tiba-tiba mereka ni pelik sikit. Dia kata Kahar ni adalah Rasul, Rasul untuk orang-orang Melayu, tetapi dia bukan Nabi. Sebab Nabi dah tutup, Rasul belum tutup lagi. Jadi sebab tu saya, tuan-tuan, kalau saya bagi apa-apalah forum ke, ceramah ke, ataupun ulasan, komentar ke berkenaan dengan ajaran sesat, maka saya katakan bahawa ajaran sesat ini berpunca ataupun bermula daripada anti hadis Nabi SAW ataupun anti sunnah. Sunnah tu maksudnya hadis, yang mana mereka tak jadikan hadis itu sebagai salah satu daripada sumber hukum. Jadi mereka tak pakai hadis, dia pakai Quran saja. Kalau pakai hadis, banyak sangat dalam hadis Nabi yang Nabi menunjukkan bahawa baginda telah pun merupakan Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepasku. Yang tu disebut banyak kali oleh Nabi kita SAW. Tapi mereka tak pakai hadis-hadis ni, dia duk pakai Al-Quran. Tapi Al-Quran dengan tafsiran yang salah. Jadi sebab tu level yang pertama tu penting, tuan-tuan, kena perkemaskan tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni pun, tuan-tuan, sentiasa kena mengaji lagi, kena belajar lagi. Dalam kes yang berlaku baru-baru ini, kita sedia maklum isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah ni kami dahulu dah pernah tangani dah ketika tahun 2008. Kes tu bermula pada tahun 2007, hujung 2007, Herald the Catholic Weekly. Bukan isu Jill Island ni, isu yang kedua selepas daripada itu. Yang pertama ialah Catholic, Herald the Catholic Weekly, Christian Catholic. Jill Island ni lain, dia Christian SIB, Sidang Injil Borneo. Sebelumnya itu adalah Christian Catholic. Dia nak guna akhbar dia dalam bahasa Melayu, Herald the Catholic Weekly. Ini cerita lama, tuan-tuan.
Tapi yang penting isunya ialah nak guna kalimah Allah. Baru-baru ni YB Menteri panggil semua mufti-mufti bincang balik isu tentang kalimah Allah ni. Semua sepakat mengatakan bahawa kita ambil kesempatan dengan isu ini untuk kita bagi faham lagi orang Islam dan orang bukan Islam tentang siapa itu Allah, apa itu maksud Allah, apa itu kaedah nama-nama Allah. Kaedah nama-nama Allah pun kena faham tuan-tuan. Kadang orang Islam pun tak faham. Yang tak faham tu, yang setuju tu, itu masalah tu kan. Dia kata tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak faham kaedah dalam kita berinteraksi dengan nama-nama Allah. Itu ada kaedah dia. Simple kaedah dia. Antaranya saya sebut malam ni, sebab kita malam ni kita belum baca kitab lagi, insya-Allah yang kedua nanti. Antara kaedahnya ialah asma'ullah a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah Azza wa Jal itu tuan-tuan dua. Satu, dia adalah a'lamun. Dia adalah merupakan kata-kata nama khas. Dia adalah kata-kata nama khas. A'lamun ataupun alamun kalau sekiranya singular. Okey, contoh kita kata nama Allah itu sendiri. Dia adalah kata nama khas. Bukan sahaja nama Allah itu sendiri, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sehinggalah As-Sabur, sehingga yang akhir ke-99. Semua itu tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah kata nama khas yang merujuk kepada zat yang satu. Yang merujuk kepada zat yang satu. Apa maksud dia? Contoh dia adalah pada diri tuan-tuan masing-masing. Pada diri saya, diri tuan-tuan masing-masing. Saya namanya Muhammad Aizam bin Mas'ud. Tolak ke tepi segala gelaran. Tak payah pakai. Ustaz ke, Tan Sri ke, Datuk Sri ke, doktor ke, profesor ke, tolak ke tepi. Sebab itu bukan kata nama khas, itu gelaran. Okey, kata nama khas kita yang diberikan oleh ibu bapa kita, dimasukkan dalam surat beranak kita, kemudian keluar IC kita atas kata nama khas kita. Jadi kata nama khas kita tu Muhammad Aizam ibn Mas'ud, itu adalah kata nama khas bagi siapa? Bagi zat yang tuan-tuan lihat di hadapan mata ni, dengan segala muwasafatnya, tinggi ke, rendah ke, sawo matang ke, cerah ke, gelap ke. Tuan-tuan, kata nama khas itu khusus merujuk kepada zat yang dinamakan itu. Kalau diambil nama itu kemudian diletak kepada zat yang lain, maka itu salah, itu batil. Cuma tak ada larangan kalau kita sesama makhluk. Tuan-tuan, kalau sesama makhluk tak ada larangan tuan-tuan nak guna nama saya, nanti dapat baby buh nama baby kita. Boleh. Tak ada halangan, tak ada larangan, sebab itu bukan akidah. Nama kita ni, nama makhluk ni tak termasuk dalam isu akidah. Jadi jangan pula tuan-tuan kata, oh tak boleh ni awak tiru nama aku ni, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kita untuk makhluk ni tak ada masalah. Cuma nak kias, nak kata bahawa hatta makhluk pun kata nama khas merujuk kepada zat orang itu yang dinamakan itu. Cuma makhluk ni tak ada masalah. Kalau tuan-tuan kebetulan nama tuan-tuan Mas'ud, dapat baby nak buh nama Muhammad Aizam, jadi sungguh macam saya, Muhammad Aizam Mas'ud. Jadi sungguh lah kan, serupa tapi tak sama kan. Tapi Allah Azza wa Jal, tuan-tuan tak boleh guna nama dia, sebab dia termasuk dalam akidah. Kita mesti mentauhidkan nama Allah. Nama Allah itu tak sama dengan yang lain, sebab nama Allah itu merujuk hanya kepada zat dia sahaja. Dan zat dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Zatnya itu tidak sama dengan yang lain, dengan suatu apapun, dengan sesiapa pun. Maka tak boleh diletak nama Allah pada yang lain. Kalau nak diletak, kaedah dia ialah kita mulakan dengan Abdun, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Rahim, Abdul Rahman. Itu yang terbaik. Walaupun di sana ada perbahasan ulama lah, saya malah nak pergi ke detail-detail tu, ada isu sikit. Okey. Jadi tuan-tuan, dia adalah kata nama khas. Dia tak boleh kita letak pada yang lain. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada zat itu. Itulah zat Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nama Allah itu tuan-tuan, semua merujuk kepada zat dia.
Ar-Rahman merujuk pada zat dia, Ar-Rahim merujuk pada zat dia, Ar-Razzaq sehinggalah ke akhirnya merujuk kepada zat yang satu. Musamma wahid, zat yang satu. Nama je banyak, merujuk kepada zat yang satu. Semua namanya itu adalah kata-kata nama khas. Dan yang keduanya, bila dia merupakan kata nama khas, maka dia tidak boleh diterjemah. Kata nama khas mana boleh diterjemah? Kalau hari ini ada orang Arab nama dia Aswad. Apa makna Aswad, tuan-tuan? Nama Aswad semua kita tahu kan. Ada satu batu di Kaabah tu namanya Hajarul Aswad, maknanya batu hitam. Aswad maknanya hitam. Kalau ada seorang Arab nama dia Aswad, dia datang ke Malaysia, maka tuan-tuan terjemah nama dia. Ya, Mr. Hitam, Encik Hitam kita panggil dia. Kita takkan terjemah sebab itu kata nama khas dia. Dia pergi ke US, dia pergi ke UK, takkan nama dia diterjemahkan kepada Black. Oh, Mr. Black. No. Dia akan kekal dengan nama Aswad. Sebab apa? Sebab merujuk kepada, bukannya merujuk kepada nama, maksud nama itu, tapi merujuk kepada zat yang memilik nama itu. Demikianlah Allah Azza wa Jalla, dia merujuk kepada zatnya. Itu satu. Dia a'lamun. Semua nama-nama Allah Ta'ala itu kata nama khas. Dan yang keduanya, dia awsafun. Dia adalah merupakan sifat-sifat, tuan-tuan. Dia adalah sifat-sifat. Dia berbeza dengan kita makhluk. Makhluk macam kita ni, nama kita ni, tuan-tuan, tak mengandung sifat. Apa buktinya? Buktinya, seorang kan, dia ketika mana isteri dia tengah mengandung, dia mengidam sangat nak dapat anak. Tak tahulah dia ni apa benda peliknya, dia nak anak dia ni, tuan-tuan, dia nak anak dia ni tinggi. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku dapat anak aku ni tinggi. Mungkin sebab keturunan dia semua rendah kot. Jadi dia doa supaya bagilah anak dia tinggi. Maka dia dapatlah anak. Maka tuan-tuan, dia namakan anak dia, pasal dia nak anak dia ni tinggi, dia namakan anak dia ni Muhammad Tawil. Muhammad tinggi. Tawil tu bahasa Arab maksudnya tinggi, tuan-tuan. Tengok-tengok, tuan-tuan, tak tinggi-tinggi, rendah sampai ke sudah. Rendah pada dia lagi, pada isteri dia lagi. Apa maksudnya? Maksudnya nama kita, tuan-tuan, tidak mengandung sifat, tidak mengandungi sifat. Tapi jangan bagi nama anak kita yang buruk-buruk. Kalaupun dia tidak mengandungi sifat, kita kata tak apalah kalau gitu Ustaz, saya namakan anak saya dengan syaitan. Jangan. Bagi nama anak kita nama yang baik. Bagi nama anak kita soleh. Moga-moga dia betul-betul menjadi seorang yang soleh. Jangan sebab kita kata nama kita ni makhluk tak mengandungi sifat, maka kita letak apa-apa juga nama tak. Beri nama yang mengandungi makna yang baik. Tetapi dia tidak lazim sifatnya seperti nama, tidak. Ada orang nama soleh tapi perangainya Masya Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, nama-nama Allah ni dia mengandungi sifat. Sebagaimana dia namakan diri dia, begitulah sifat dia. Itu kaedah dia. Sebagaimana dia menamakan diri dia, itulah sifat dia. Dia namakan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, maknanya Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itulah sifat dia. Ar-Razzaq, dia itulah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Memang itulah sifatnya, Maha memberi rezeki. Dan demikian jugalah namanya Allah. Allah tu mengandungi sifat. Allah tu pun mengandungi sifat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila sebut Allah, Allah tu ialah wallazi ya'lamu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Itulah Allah, itu merujuk kepada satu zat yang segala makhluk menyembah dan segala sesuatu mempertuhankannya. Iaitulah al-ma'bud bihaq. Itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Allah itu adalah satu nama yang merujuk kepada zat yang satu-satunya yang layak disembah.
Maksudnya tak boleh nama Allah ni nak pergi letak dekat berhala. Tak boleh. Nak letak nama Allah dekat Tok Pekong, tak boleh. Nak letak nama Allah ni kepada Jesus Christ yang dipercayai oleh orang Kristian. Jangan keliru tuan-tuan. Kristian kadang-kadang dalam lagu dia disebut dia puja Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa tu kalau disebut dalam lagu-lagu orang Kristian tu bukan maksud Esa seperti kita tauhid, tak. Maksud Esa mereka tu ialah Tritunggal, iaitu 3 dalam 1. Esa lah, tetapi dalam 3 oknum, God the Father, God the Son dan Holy Ghost. Dia tunggal juga tapi 3 dalam 1. Tritunggal, tu maksud dia. Jadi sebab itulah para mufti kita kata kena ambil kesempatan bagi orang kita faham. Masalahnya bila orang kita tak faham, dia kata tak apalah, orang bukan Islam tak guna, biarlah dia guna, kurang-kurang dia dekat dengan kita. Bukan masalah dia dekat dengan kita, masalahnya dia nak menjauhkan lagi kita daripada Islam ini. Sebab apa yang mereka buat ialah mereka nak menterjemahkan Bible itu dengan tujuan mereka nak mengubah konsep nama Allah Ta'ala itu kepada konsep yang lain. Kalau kita konsep Allah di sisi Islam itu ialah tauhid, mereka nak ubah konsep Allah itu bukan lagi tauhid tetapi Trinity. Tapi istilah Allah tu masih dikekalkan sebab dia tahu bahawa sasarannya ialah untuk orang Islam. Kalau sasarannya untuk orang Cina yang sebelumnya beragama Buddha, apa dia panggil dewa yang tertinggi? Dia panggil Shangzu, Tianzu, maka diubah kepada Shangzu, Tianzu untuk merujuk kepada God the Father. Itu kaedah dan cara mereka untuk kegiatan missionary evangelism. Evangelism ni bermakna kegiatan untuk membumikan Bible mereka. Saya tak suka menggunakan perkataan Injil, sebab yang mereka mengaji itu, yang mereka belajar itu tuan-tuan, yang mereka duduk sebar itu bukan Injil. Injil tidak ada. Injil hanya Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi Isa AS. Dan Injil itu tak dipelihara oleh Allah. Kitab yang terdahulu tidak ada satu pun yang dipelihara oleh Allah. Ini benda yang basic yang kita belajar dalam ilmu akidah. Kitab Zabur, kitab Torah, itu semuanya sudah luput. Tidak ada lagi sebab Allah Ta'ala tak pelihara dia. Yang Allah Ta'ala pelihara hanya satu saja, kitab suci ni satu saja, iaitulah Al-Quran. Yang lain Allah Ta'ala tak pelihara. Jadi mana mari datangnya hak yang dikatakan Bible itu? Itu datangnya pada zaman Greek, 50 tahun selepas kewafatan Nabi Isa AS. Maharaja Rom pada ketika itu menganut agama Kristian, diperintahkan supaya dikumpulkan saki-baki ajaran Nabi Isa itu, kemudian ditulis, dibukukan. Itu yang ada 4 gospel itu, Matthew, Mark, Luke and John, ada 4 tu. Itu semua ditulis di dalam bahasa Greek, bukan pun di dalam bahasa yang asal Injil itu diturunkan, iaitulah bahasa Aramaik ataupun Suryaniyah. Jadi tuan-tuan, apa yang mereka buat tu, dia ada agenda, dia ada tujuan dia. Tapi tak apa, kita sebagai orang Islam ni, kita jangan jadi terlampau inferiority complex sangat, takut sangat, tak apa. Kalau betul mereka kata mereka nak guna, tak ada masalah. Kita akan lawan dengan apa? Selain daripada perundangan, dengan hujah-hujah ilmu. Kita jelaskan Allah ni sebenarnya macam mana. Kalimahnya ada pengertian, bukannya kosong kontang begitu, tidak. Silap akhir bulan, insya-Allah bila mereka pula nak dalami, akhirnya mereka pula kita dapat tarik, mungkin secara tidak langsung kepada Islam. Kita doa-doakan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuwabrah. Jadi itu basic. Kita belajar tentang percaya kepada Allah, percaya pada kitab, pada malaikat, rasul, qada, hari kiamat. Di sana ada second level yang agak tinggi sikit. Dan ini penting untuk zaman kita ini. Iaitu kita mengenal sikit sebanyak tentang apa yang disebut sebagai firaq Islamiyah. Iaitu kumpulan-kumpulan pecahan Islam. Kumpulan-kumpulan yang mereka itu menisbahkan diri mereka itu kepada Islam, tetapi ajaran mereka itu bertentangan dengan Islam.
Yang ni level dia agak tinggi sikit. Ni dalam ilmu usuluddin. Tetapi menjadi suatu tuntutan kita pada zaman ini tuan-tuan untuk buka sikit minda kita, belajar sikit, ambil tahu sikit tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Islam, sebenarnya apa yang berlaku di zaman awal Islam, bila berlakunya kumpulan-kumpulan pecahan di zaman awal Islam, seperti yang kita mungkin pernah dengar, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan seumpama dengannya, yang berpecah-pecah pula dengan macam-macam pecahan lagi di bawahnya. Tuan-tuan, semua benda itu sebenarnya dia berpusing balik. Dia macam roda, dia akan berputar balik. Hari ni kan kita duk cakap tentang apa? Tentang Ibu Yati, tentang Kak Ahmad, tentang Tuhan Harun, tentang Ayah Pin contoh. Kita bercakap tentang ajaran-ajaran sesat. Tuan-tuan, kalau kita patah balik semula, di zaman awal dahulu benda yang sama tapi nama berbeza. Ciri-cirinya ada di situ. Ini perbahasan dipanggil ilmu firaq Islamiah. Kita bukan nak pergi dalam-dalam, tapi kita nak tahu ciri-ciri tu. Supaya dengan bila kita mengetahui ciri-ciri itu, kita boleh menjauhkan diri kita daripada terjebak ke dalam ajaran tersebut, ataupun daripada terjebak melakukan ciri-ciri tersebut. Sebab itulah dalam hadis yang panjang, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan di akhir zaman nanti akan adanya du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan adanya pendakwah-pendakwah di atas pintu-pintu neraka Jahannam. Siapa yang menyambut seruan mereka, maka akan dicampak masuk dalam neraka Jahannam. Nabi SAW dia menggunakan kalimah du'atun. Du'atun ni asal daripada da'i. Da'i ni kalau literal meaning maksudnya pendakwah. Ini hadis sahih disebut dalam Bukhari dan Muslim. Nabi kata akhir zaman nanti ada pendakwah-pendakwah, tapi dia seru orang masuk dalam neraka Jahannam, bukannya seru orang masuk syurga. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dah rasa cuak, bimbang. Tanya dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, boleh tak sifatkan, sebutkan ciri-ciri mereka tu supaya biar kami kenal, umat akan datang kenal. Maka kata Nabi SAW, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu daripada kulit-kulit kita, dan mereka itu bercakap dengan lidah-lidah kita. Kata Al-Imam Al-Aini yang mensyarahkan hadis ni, dia kata maksud kulit-kulit kita tu ialah mereka itu pada zahirnya seperti kita. Zahirnya adalah Islam. Zahirnya Islam. Dan mereka itu bercakap dengan lidah-lidah kita, maksudnya mereka itu menggunakan hujah-hujah kita. Dia guna Quran, tapi macam tadilah, dia selewengkan tafsirannya. Dia guna hadis, kita semak-semak, rupanya bukan hadis, rupanya hadis palsu, ataupun diselewengkan makna hadis. Jadi sangat mengelirukan keadaan mereka itu. Maka ditanya oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, bagaimana kami nak buat ni kalau sekiranya kami sempat bertemu dengan golongan yang seumpama ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka hendaklah kamu melazimi jamaah orang Islam dan imam-imam ikutan mereka, iaitu para alim ulama. Itu yang kita sebutkan kumpulan yang hak, kumpulan yang benar itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu firaq ni tuan-tuan, ilmu pecahan Islam ni, maksudnya kumpulan-kumpulan pecahan Islam ni disebut ilmu teologi juga. Ilmu ini tuan-tuan ialah ilmu untuk kita membandingkan antara kumpulan yang hak, yang benar-benar Islam, yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kumpulan-kumpulan yang sesat tadi, seperti Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya. Kalau zaman kita ni, kita katalah liberalnya, golongan pluralisnya, golongan sosialisnya, golongan kapitalisnya, macam-macam jenis lih lagi lah, banyak lah kan. Jadi kita nak buat perbandingan supaya kita dapat pastikan kita masih berada di atas landasan yang hak, landasan yang benar. Itulah perbahasan yang terkandung di dalam kitab yang kita akan belajar nanti,
yang dibentangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaih. Perbahasan yang sangat-sangat menarik tuan-tuan, yang mungkin sebahagiannya akan menjawab persoalan yang mungkin tuan-tuan pernah hadapi. Sebab saya ingat masa saya di penyelidikan JAKIM dulu, kalau kita buat ceramah dan seumpama dengannya forum ke apa, bila buka soal jawab tu banyak soalan masuk, dah balik tu masuk lagi, tanya lagi. Ni adik-beradik saya ikut ajaran tu, ikut ajaran ni, buat amalan tu, buat amalan ni, macam-macam lah soalannya. Tapi kalau kita tahu ciri-ciri mana yang betul, mana yang tak betul ni, insya-Allah. Sebab bukan tujuan kita nak tahu, satu kita nak tahu yang betul, yang tu sebahagian kita dah belajar dah dalam basic akidah tadi, ya. Tapi dalam masa yang sama kena tahu juga yang tak betul ni. Sebab apa? Sebab Sayyidina Huzaifah sebut dalam hadis tu tadi, dia kata makhafatun ayyudrikani, kerana takut-takut kalau yang tak betul tu tertimpa ke atasku, ke atas dia. Mana kalau kita ni, kita ambil tahu sikit mana-mana yang sesat, mana-mana yang tak betul, mana-mana yang batil tu, supaya kita tak terjebak ke dalam kebatilan dan kesesatan itu. Pengalaman kami, kadang-kadang fatwa dah keluar, paper dah siarkan macam-macam dah berita tentang ajaran tu, tapi ada lagi orang terjebak, ada lagi orang yang mengikut. Ni jenis orang kata jenis tak peduli kat orang, dia buat hal dia je, kan? Jadi kita kadang pelik, kenapa dia tak tahu, sedangkan dah tersebar merata-rata dah, orang dah share dalam Facebooknya, dalam media sosial seumpama dengan, tapi dia terjebak juga dalam ajaran tu. Ini pelik tuan-tuan. Sesengah manusia ada jenis macam tu, dia tak cara apa semua, dia kira dia nak ikut saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Level yang lebih tinggi lagi dalam ilmu usuluddin ni tuan-tuan, kalau nak kira tinggi lagi, yang ni kita bukan bidang je lah. Yang ni dia sampai ke peringkat comparative religion, muqaranatul adyan, iaitu perbandingan agama. Ini kalau orang tu dia dah kuasai dah ilmu Islam itu, sebaiknya dia kuasai juga ilmu perbandingan antara orang Islam yang hak dengan orang Islam juga tapi Islam yang batil, barulah dia boleh pergi kepada satu lagi level ilmu, iaitu perbandingan agama. Sebab penting, sebelum nak pergi kepada perbandingan agama tu, dia kena tahu yang perbandingan dalaman dahulu, mana yang betul-betul Islam, mana yang Islam palsu ni. Sebab kalau tidak, silap hari bulan tuan-tuan, kalau dia dakwah orang bukan Islam, akhirnya orang bukan Islam tu bukan masuk Islam tapi masuk ajaran sesat. Ini berlaku. Pernah pada tahun 2013, saya masih ingat lagi masa zaman Tan Sri Osman, Ustaz Roskam, Pok Qadiani, tuan-tuan tahu Qadiani ataupun nama dia sekarang ni dipanggil Jemaah Ahmadiyah Muslim Malaysia. Sedangkan para ulama seluruh dunia dah fatwakan Qadiani ni sebagai murtad, kafir. Pada tahun 1953, Istana Selangor tuan-tuan, Sultan Selangor pada ketika itu panggil alim ulama dan panggil pengikut-pengikut Qadiani buat debat. Dan akhirnya selepas perdebatan itu, Sultan Selangor putuskan bahawa pengikut-pengikut Qadiani ni kafir, keluar daripada Islam, murtad. Itu keluar fatwa di Selangor sampai sekarang tahun 1953 lagi tuan-tuan, dah lama dah, bahawa ajaran Qadiani ni ajaran yang terkeluar daripada Islam. Sebenarnya ini selaras dengan fatwa-fatwa ulama dunia. Jadi mereka adalah ajaran yang memang sangat-sangat berat. Sebab mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Isa al-Masih, sebagai Nabi Isa. Jadi tak payah tunggu dah Nabi Isa, sebab Nabi Isa itu sebenarnya dah wujud dah, dan sebenarnya dah meninggal pun. Dia meninggal, Mirza Ghulam ni tak silap saya tahun awal kurun ke-20, tahun 1900 something lah, 3 ke 4 macam tu, ya. Lama dah. Jadi kalau ikut orang Qadiani, Nabi Isa dah keluar dah pun, dan dah mati pun. Yang ada sekarang ni ialah khulafa, zaman khalifah kepada Isa lah. Jadi mereka percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi Isa. Sebab tu mereka murtad tu. Dia para ulama bersepakat bahawa mereka semua terkeluar daripada Islam. Tuan-tuan, mereka datang ke JAKIM tahun 2013. Dia bawa satu memorandum. Ketika itu mereka ditangkap di Selangor. Mereka ditangkap dan markas mereka disita. Dia bawa memorandum, jumpa dengan KP JAKIM. KP JAKIM minta saya hadir sama. Dia bawa memorandum tu. Depan memorandum tu dia tulis apa? We are Muslims. Dia kata kami orang Islam. Kami orang Islam.
Jadi dia pun sebutlah pada KP Jakim, dia kata kami ni orang Islam sama sahaja, dia kata dengan orang Islam lain. Kami mengucap dua kalimah syahadat, kami solat, puasa, zakat, haji. Dia kata sama je, kami percaya kepada Allah, kitab, malaikat, sama-sama je, tak ada beza, dia kata. Saya pun tanya dia sepatah, saya kata kalau tak ada beza, kenapa kamu jadi Qadiani, kami tak jadi Qadiani? Kan? Kenapa dia jadi Qadiani, kita tak jadi Qadiani? Kalau sama semua, tak perlu jadi Qadiani lah. Senang cerita kan. Dia kata ada beza sikit. Ada beza sikit. Beza sikit tu masalah tu. Apa dia bezanya? Bezanya ialah mereka mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi akhir zaman, bukan Nabi yang terakhir, tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Itu bukan sikit, tu besar tu bang, kan? Sebab tu akhirnya mereka ni terkeluar daripada Islam. Bahkan mereka tuan-tuan offer kepada Jakim ketika itu untuk buat dakwah kepada orang Kristian. Dia si offer lagi. Dia kata kalau Jakim perlu bantuan untuk dakwah kepada orang Kristian, kami bersedia. Dia pun kata boleh buka YouTube, tengok berapa ramai kami dah berjaya mengislamkan orang-orang Kristian di UK. Sebab mereka ni base dekat UK, tuan-tuan. Mereka kata dah ramai dah mereka berjaya islamkan orang-orang UK. Sebenarnya bukan mengislamkan, tetapi mengqadianikan. Jadi sebab tu kalau nak pergi kepada level yang tinggi lagi tu, iaitu perbahasan antara agama ni, interface dialog ke ataupun interface debate ni, ataupun comparative religion ni, dia mesti seorang yang dah menguasai Islam tu sendiri, dan seorang yang tahu membezakan antara Islam yang hak dan Islam yang palsu. Kalau tidak, selagi bulan dia tu sendiri sesat, tiba-tiba dia nak pergi berdebat dengan Kristian. Itu bengong kerja tu, tuan-tuan. Okey. Jadi itu 3 level. Jadi yang kita nak mengaji ni tuan-tuan ialah pada level yang kedua. Mudah saja sebenarnya, sebab cara perbahasan dia simple, yang disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab Jawi lama kita, tapi dah ada dirumikan. Tuan-tuan boleh carilah dekat kedai-kedai kitab. Tajuknya Tuhfatur Raghibin. Tuhfah ni maksudnya ialah karya, tuhfah. Dan orang Arab ni kalau dia ada satu karya yang agung, yang hebat, dia akan namakan tuhfah juga. Dia akan sebut sebagai tuhfah. Ar-Raghibin itulah untuk orang-orang yang suka nak belajar. Ar-Raghibin. Jadi insya-Allah dalam kuliah kita akan datang nanti, kita akan masuk pada kitab kita tersebut. Pada malam ini hanya sekadar mukadimah saja. Saya ingat sekadar ni dahulu. Mohon maaf atas salah silap yang baik kepada Allah, kurang daripada diri saya sendiri, hakikat segala-galanya daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.